salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin, seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم. افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama
kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah SWT penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita, insya-Allah. Dan insya-Allah, alhamdulillah, hari ini hari yang kedua Zulhijjah, malam ketiga. Maknanya lebih kurang dalam 7 hari lagi. Ini pun dah masuk dalam Zulhijjah. 10 hari awal Zulhijjah ni pun dah terlalu banyak tuntutan amalan soleh yang perlu kita buat, dan kita harapkan semoga dengan keberadaan kita dalam 10 hari awal Zulhijjah ini, kita tidak melepaskan begitu sahaja, dan kita harapkan ada kebaikan besar yang dibina ataupun yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, insya-Allah. Dan lebih-lebih lagi kemuncaknya pada 10 Zulhijjah nanti. Jangan kita sia-siakan kesempatan yang Allah berikan untuk kita melaksanakan ibadah korban, insya-Allah. InsyaAllah kita akan sambung lagi bacaan kitab Ziarah ke Alam Barzakh. Masih lagi perbincangan kita dalam membicarakan mengenai bab sakaratul maut, metod kematian dan penderitaannya. Muka surat 56, perenggan yang ketiga, Ibnu Abi Ad-Dunya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum. Ibnu Abi Ad-Dunya meriwayatkan bahawa Hasan pernah mengatakan, Hasan Imam Hasan Al-Basri. Biasanya bila sebut je Hasan Al-Basri. Bila Hasan cucunda Nabi SAW, dia akan tulis Hasan Ibnu Ali ataupun Hasan cucunda Nabi SAW, biasa sebut. Bila sebut Hasan saja, biasanya dia akan kembali kepada Hasan Al-Basri. Ibnu Abi Ad-Dunya meriwayatkan bahawa Hasan pernah menyatakan rasa sakit saat kematian yang dirasakan seseorang hamba adalah ketika nyawa itu sampai ditekak. Saat itu dia akan tercungap-cungap dan hidungnya meninggi. Jadi daripada Hasan ni, riwayat Ibnu Abi Dunya, dia kata Hasan Al-Basri ni pernah menyatakan bahawa sakit kematian yang dirasakan kemuncaknya bila di mana nyawa tadi sampai ke tekak. Bila sampai saja ke tekak tadi, tekak ke halkum. Ni kemuncak ni, waktu penghujung dah ni nak habis tadi. Dan ketika itulah dia akan rasa tercungap-cingap dan hidung tadi akan meninggi. Hidung ni akan meninggi. Meninggi tu kenapa, Mak? Meninggi tu dalam keadaan kerana waktu tu waktu terakhir tarik. Waktu terakhir nak ditarik tu, Mak, waktu itulah dia habis. Macam tu. Dia nak habis tu. Dia tarik habis. Itu terakhir. Dan di tekak inilah, Mak, adalah nyawa yang terakhir keberadaan bersama dengan kita. Dia terakhir kat situ, dia habis. Tarik tu dia rentap. Dia sentap kat situ, habislah. Jadi Nabi SAW disebut satu hadis mengenai tekak ni. Mengenai tekak ataupun nyawa di tekak, dipanggil halkum. Dalam hadis Nabi SAW disebut halkum. Bahasa kita tekak. Nabi SAW sebut, kalau katalah Nabi sebut di antara kelebihan anak ataupun umat kepada Nabi besar Muhammad SAW, kalau katalah nyawa tadi sampai ke tekak masih lagi dia sempat bertaubat pada Allah SWT, maka masih lagi diterima taubatnya. Ini kelebihan yang Allah SWT berikan kepada umat Nabi besar Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada mereka-mereka yang terdahulu. Kalau katalah kelebihan ini juga
dirasai ataupun didapati oleh umat-umat yang terdahulu, sudah pasti Fir'aun itu masuk ke syurga. Kenapa mak? Kerana Fir'aun ketika sampai nyawanya ditekak tu, waktu dia dah tenggelam dalam air tadi, nyawa dia sampai ke tekak, disebut Allahu Rabbi. Allahu Rabbi. Tapi perkara tersebut tidak diterima kerana kelebihan itu, kelebihan untuk bertaubat di halqum itu hanya diberikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diberikan kepada umat terdahulu. Sebab kalau kelebihan itu ada pada umat terdahulu, maka sudah pasti Fir'aun itu pun masuk syurga. Dikatakan khusus bagi orang mati syahid. Dikatakan khusus bagi orang mati syahid, dia tidak merasakan sakit saat kematian seperti yang dirasakan oleh orang lain. Qila. Dikatakan bahawa orang mati syahid ni dia tak rasa sakit macam orang lain sakit. Kenapa dia tak rasa sakit? Dia tak rasa sakit kerana kematiannya itu Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan segala kebaikan-kebaikan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selepas daripada kematian seorang yang mati syahid. Kerana dia melihat kebaikan tersebut, rasa terlalu teruja sangat sehingga kan sampaikan mereka terlupa ataupun hilang rasa sakit melihat kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang mati syahid. Bahkan sampaikan keterujaan itu nikmatnya tu, sampaikan mati tu, pertama tadi hilang rasa sakit, dan yang keduanya rasa sedap mati tadi. Mati tadi terlalu nikmat sehingga kan sampai orang mati syahid tu dia minta pulang semula ke dunia supaya dimatikan lagi. Bukan hanya sekadar tidak merasai sakitnya mati, bahkan matinya orang mati syahid fisabilillah ini merasa nikmat sampai tahap dia minta lagi pada Allah SWT supaya dikembalikan semula ke dunia dan dimatikan lagi. Sampai tahap macam tu. Kenapa? Kerana terlalu rasa nikmatnya mati syahid. Ini kelebihan yang Allah SWT berikan kepada orang mati syahid. Itu sebabnya orang mati syahid itu sendiri Allah SWT sebut dalam Quran, mereka ni tidak mati. Jelas Allah SWT sebut dalam Quran orang yang berjuang fisabilillah, yang menegakkan kalimatut tauhid, yang mempertahankan kalimatut tauhid, maka orang ni dia tidak mati di sisi Allah SWT. Sama ada dia mati sebelum, mati sesedang, ataupun mati selepas, yang mana mati itu berpunca daripada berjuang tadi. Dalam keadaan dia berjuang, dia mati. Ataupun dia mati selepas. Maknanya ada luka-luka yang membuatkan dalam keadaan dia tu nazak kemudian dia mati. Sebab maka semuanya mati itu dikira mati syahid. Jadi orang yang mati sedemikian ni Allah hilangkan sakitnya. Kenapa hilang sakit? Sakit tetap ada, kerana itu sifat kematian. Cuma sakitnya tadi hilang disebabkan dua keadaan. Pertamanya Allah gambarkan nikmat yang menanti selepas daripada kematian tu, sampai dia lupa tentang kematian dia, sakitnya mati, dan terlalu nikmatnya melihat keadaan nikmat yang Allah Ta'ala sediakan tadi, sampaikan mati itu pun rasa nikmat. Masya Allah. Itu sebabnya inilah yang membezakan di antara mereka yang berjuang fisabilillah dengan musuh-musuh Islam, musyrikin, kaum musyrikin ataupun orang-orang kafir berjuang. Sebab kalau kita lihat sejarah, salah satunya di antaranya kisah tentera Salahuddin Al-Ayyubi. Tentera Salahuddin Al-Ayyubi ni waktu Sayyidina Umar diperintahkan pergi tawan Palestin, selesai tawan Palestin terus diperintahkan supaya terus pergi ke Syam. Cuba bayangkan tentera tadi selepas berjuang di Palestin terus bergerak mereka terus bergerak pula, tak berhenti. Sama ada mereka naik atas kuda berjalan, ataupun kuda tu mereka berjalan kaki, mereka tarik kuda. Sampai tahap macam tu. Namun tidak berhenti. Kalau katalah dah terlampau penat mereka berjalan,
mereka akan naik atas kuda. Kuda pula bawa mereka. Lepas tu kuda pula dah terlampau penat mak, terlampau letih, mereka pula turun tarik kuda tadi. Sampai tahap macam tu. Cuba bayangkan daripada Palestin nak ke Syam, Syria. Sampai di sana mak, waktu tu yang memerintah Syam ketika itu ialah Allahumma salli ala Muhammad, Rom. Kerajaan Rom. Rom ni satu kerajaan yang besar, empire yang sangat besar, bukan kerajaan lagi, mereka tu empire Rom. Kan dulu waktu tu, zaman tu empire yang besar, empire Rom dan Parsi. Jadi Rom waktu tu pergi ke Syria, yang menguasai Syria ketika itu Syam adalah Rom. Jadi dihantar wakil pergi menemui kerajaan Rom. Ada 3 perkara yang diberikan pilihan kepada Raja Rom ketika itu. Yang pertama sekali, masuk Islam, merdeka. Kamu masuk Islam, kamu selamat. Yang kedua, ataupun kamu tak nak masuk Islam, yang kedua, kamu kena bayar cukai. Tak masuk Islam, kamu kena bayar cukai. Ataupun yang ketiga, kalau masuk Islam tak nak, bayar cukai tak nak, yang ketiga perang. Cuba bayangkan mak. Katalah contoh, katalah kita ni pergi hantar tentera, menyatakan sedemikian kepada kerajaan Republik China. Rasa-rasa apa jadi mak? China nak dengar cakap kita tak? Dia tengok kita tu pun berdehem je mak. Jadi macam itulah Rom ketika tu lihat tentera Islam tadi. Bila dia tengok tentera Islam tadi mak, dia kata, kami masuk Islam kami tak nak, bayar cukai apatah lagi, kami sanggup perang, dia kata. Kemudian yang datang tu pula compang-camping. Dalam keadaan compang-camping mak, kan bawa balik perang. Jadi dia kata kami bersedia perang. 3 hari lagi kita perang. Jadi 3 hari tu mak buat persediaan, persiapan apa semua sekali. Menteri Islam pun mula malam-malam tu solat tahajud dan sebagainya untuk persediaan besok pagi. Bila terbit je fajar, maka perang. Yang tentera Rom ni kebiasaannya mak, sudah menjadi adat mereka bila nak perang, malam mereka akan makan besar, kalau bahasa kita. Dia buat kerakyat, mabuk-mabuk, makan daging panggang, dipanggang semua tentera. Sebab besok tu cara mereka perang. Jadi besok mak, sebelum subuh tentera Islam dah selepas solat subuh apa semua sekali, waktu matahari nak naik mereka dah siap. Rom pun dah siap-siap. Kelengkapan dia dengan pakaian tentera, ketenteraan Rom tadi. Kan kita tahu Rom tu dengan baju besi, topi besi. Dah habis-habis dan kudanya pun kuda besi. Yang tentera Islam ni tak, hanya sekadar sebahagian baju besi, yang lain tu baju biasa je mak. Lepas tu balik pula dalam keadaan baru pulang daripada perang di Palestin. Jadi bila terbit saja matahari naik saja, mereka pun dah mula berhadapan di antara tentera Islam dengan tentera Rom tadi. Bila cahaya matahari tu naik tu, mereka dah mula nampak di antara satu sama lain. Mak tahu apa perkara yang pertama sekali terjadi? Tentera Rom nampak saja tentera Islam tadi mak, mereka berdekah-dekah ketawa. Berdekah-dekah ketawa ya. Kenapa dia berdekah-dekah ketawa? Sebab waktu tu nak jadi cerita angin pun tengah tiup kuat. Jadi orang Islam ni baju dia kelepek. Cuba bayangkan dengan lusuhnya, dengan mukanya. Ketawa dia orang tu sampaikan, ada riwayat kata sampaikan jatuh mereka daripada kuda tu, terlampau seronok sangat tengok tentera Islam tu. Dia bayangkan mak, kalau kita lah jadi tentera Islam macam tu, waktu tu kita tengok orang ketawakan kita tu, sedih tak? Baliklah mak, bila apa-apa dah kena ketawa lah. Tapi tak, Salahuddin Al-Ayyubi ketika tu mak, mereka bersiap. Jadi akhirnya mula peperangan dimulakan. Pertempuran tadi di antara tentera Islam dan tentera kafir tadi pun bermula. Pada peringkat awal mak, hampir-hampir kecundang tentera Islam. Kenapa mak kecundang? Hampir kecundang kerana
mereka tak dapat nak tusuk daripada mana tentera Rom tadi, kerana habis hampir seluruh tubuh mereka tu mak berpakaian besi. Jadi akhirnya Salahuddin Ayyubi ni disambil tu, dia mikir macam mana nak lepas masuk tu, nak lepas tusuk tu tadi pedang tu nak tusukkan tu, nak di apa ni, tebas tu dekat mana. Akhirnya dengan izin Allah SWT, dia nampak satu part ruang yang boleh tusuk, iaitu leher. Itu yang terus Salahuddin Ayyubi arahkan kepada semua tentera Islam supaya beri fokus tebas betul-betul kat leher. Akhirnya dengan izin Allah SWT, hari itu mak, tentera Islam dapat takluk Syria. Itu yang kali pertama tu. Cuba bayangkan mak, terkejut Rom boleh 300,000 tentera habis semua sekali. Dan hari itu terus dapat ditakluk dengan izin Allah SWT Syria. Masya Allah. Itu sebab kalau kita pergi lihat mak, ke Syria, di Masjid Umawi, belakang Masjid Umawi itu ada makam Salahuddin Al-Ayyubi. Dan makam dia tu mak, ada dua makam. Satu makam atas kematian dia dihadiahkan oleh Rusia sendiri hadiahkan. Makam tu atas rasa seronok, bahagia. Bila mati saja, wafat saja Salahuddin Al-Ayyubi, maka ketika itu Kristian paling seronok kematian. Dan hari itu sampailah hari ni mak, sambutan kematian itu disambut. Sampai tahap macam tu seronoknya mati Salahuddin Al-Ayyubi. Masya Allah. Kerana apa mak? Kerana terlalu hebatnya mujahadah. Siapa Salahuddin Ayyubi ni mak? Dia adalah keturunan daripada bangsa Allahumma shalli. Di antara Turki, Syria, Jordan, Iraq. 4 negara. Syria, Turki, Jordan, Iraq. Bangsa Kurdi. Kurdi mak. Kurdi ni jenis orang kering hati. Itu sebabnya 4 negara ni mak, Turki, Syria, Jordan, Iraq, 4 negara ni tak mengesahkan bahawa kerakyatan terhadap bangsa Kurdi. Padahal bangsa Kurdi itu diduduk tu, perbatasan tu di antara Syria, Turki, Jordan dengan Iraq. Satu negara pun tak mengiktiraf kerakyatan mereka. Sebab takut. Mereka ni kalau jadi kerakyatan takut menguasai. Sebab sifat Salahuddin. Cuba bayang mak, tak ada bangsa dalam dunia ni yang boleh dalam satu masa boleh pergi 2-3 perang. Kita orang Melayu 2-3 pergi tengok bola pun tak boleh juga. Sekali tengok bola boleh lah, 2 kali pergi, 3 kali pergi dalam satu masa mak. Tu tengok bola, ni pergi perang. Cuba bayang mak, dia naik kuda, turun kuda dia tarik, kuda dah boleh agak kuat, dia naik atas kuda dah letih, terlampau letih sangat, kuda dia turun. Cuba bayangkan mak, daripada Palestin pergi. Diorang takut. Itu sebab sampai hari ni mak, saat ini detik ini Kurdi tidak diiktiraf sebagai kerakyatan. Jadi nak gambarkan mak bagaimana hebatnya tentera Islam tadi. Kenapa dia boleh menang mak? Kerana mereka melihat bahawa di hadapan mereka tujuan dan matlamatnya adalah mati syahid. Dia berbeza dengan tentera Rom tadi. Tentera Rom mereka nak menang dan mereka nak hidup. Tentera Islam mak, dia bila pergi berjuang, dia nak mati. Itu sebabnya mak, musuh-musuh Islam dia tahu bahawa mereka tak akan mampu untuk berdepan dengan tentera Islam. Kerana tentera Islam ni dia pergi perang, dia nak mati. Itu sebabnya tak ada satu sejarah pun yang melakarkan bahawa tentera Islam itu kalah ketika peperangan, kecuali ada golongan tu panggil golongan apa tu bah? Dipanggil apa? Pengkhianat. Islam tak pernah melakarkan. Dah habis-habis pun tanah Melayu kita mak, daripada Melaka, Kedah Lama, Terengganu, semua yang kita lalui sejarah dalam alam Melayu kita sendiri ni pun tak ada sejarah yang melakarkan umat Islam tu kalah, kecuali pengkhianat yang duduk dalam Islam.
Kalau betul-betul mak tak pernah kalah. Dah memang tradisi adat dengan izin Allah SWT bahawa Islam itu sentiasa menang kerana umatnya itu sentiasa meletakkan mati syahid itu di hadapan. Dia memang nak pergi mati. Bukan pergi nak hidup, pergi nak mati. Yang pihak lawan pula nak pergi nak hidup. Itu berbeza. Akhirnya kenapa mereka mengejar sangat kematian tadi? Kerana mereka nak merasakan lazatnya kematian sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Nak tengok betapa lazatnya mati kematian tadi. Dan juga pelepasan yang sangat luas oleh Allah Subhanahu Wa Taala besok di akhirat. Dan golongan mati syahid ini satu-satu golongan yang terlepas daripada hisab Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terlepas hisab. Kita ni mak, kalau boleh jangan dihisab. Kalau boleh minta pada Allah masukkan kita dalam golongan yang tidak dihisab di akhirat nanti. Amin. Minta pada Allah. Penat mak? Pertama sekali perkara yang paling kita takut dihisab esok di akhirat mak. Pertama sekali yang paling kita takut ialah menunggu. Queue tu. Cuba bayang nak queue tu bang. Daripada Nabi Allah Adam AS nak sampai ke kita tu saja pun kita tak tahu bila. Queue tu. Cuba bayangkan mak, daripada Nabi Allah Adam sampailah ketika kita hari ni mak, lebih kurang 3,000 tahun. Nabi Allah Adam ke kita hari ni 3,000 tahun. Nabi Allah Adam kepada Nabi Ibrahim 1,000 tahun. Cuba bayangkan mak, manusia dalam 3,000 tahun ni berapa juta, berapa bilion. Nak sampai pula ke kita. Tu queue tadi tu pun dah satu azab dah. Kemudian yang kedua pula mak, diperlihatkan segala amal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Akan diperlihatkan segala amalan kita tadi. Amalan baik, amalan tak baik, masya-Allah mak, sekecil-kecil perkara sebesar-besar zarah. Amalan baik sebesar-besar zarah. Amalan tak baik yang kita lakukan semua akan diperlihatkan. Siapa yang akan tengok mak? Semua manusia yang tengah queue tadi tu. Masya Allah, kat dunia dulu rupanya serbannya besar, jubahnya melegit, rupanya dibuat benda ni. Astaghfirullahalazim. Masya Allah mak. Penat kita mak. Yang selama ni orang cium tangan kita. Allah gambarkan semua sekali mak. Tak ditutup tu. Oh jangan mak. Tolok kita tak tolok. Itu sebabnya banyak sebab kenapa golongan-golongan yang mengejar mati syahid ini kerana tu saja yang nampak dapat melepaskan diri daripada hisab. Kalau boleh mak, jangan mak. Kalau boleh. Tapi itulah Nabi kata ada 70,000 orang saja. 70,000 orang saja yang akan terlepas hisab. Masya Allah. 70,000 orang. Cuba bayangkan sahabat Nabi yang duduk kat baket tu pun 120,000 je mak. Sahabat Nabi saja 120,000. Nak sampai kat kita tu tak kira lagi tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin satu grup, mutaakhirin satu grup, ulama zaman satu grup. Nak sampai kat kita tu mak 70,000 lagi tadi. Tapi kalau nak dilihat pada rahmat Allah itu tidak mustahil. Kalau Allah nak tu tidak mustahil. Cuma kalau dilihat pada angka, macam kita lah mak. Bah, nak dapat anugerah datuk ni rasa-rasa bila dapat? Datuk cucu boleh lah. Ya mak kan? Datuk cucu boleh, tak ada hal. Ni datuk anugerah Sultan Selangor ni. Kan rasa-rasa mak dah sempat tak dapat nak mati ni. Nama kita pun tak tercalon lagi ni. Yang calon tu pun queue. Yang dah dicalon tu pun queue. Yang tak tercalon. Itu contoh. Ni lagi pula 70,000. Siapa kita? Kan? Tapi kalau dilihat pada kasih sayang Allah itu, kalau Allah nak tidak mustahil.
Mustahil. Jadi caranya macam mana, mak? Minta dengan Allah. Minta, ya Allah. Minta, mak, minta. Itu sebabnya sampai ke mati syahid pun minta. Mati syahid ni tak semestinya berperang. Tak semestinya perang. Kalau Allah Ta'ala nak bagi pahala syahid tu tetap dapat. Cuma matinya tu tidak sebagaimana mati syahid. Itu sebabnya para sahabat diceritakan, mak, ada seorang sahabat Nabi SAW, dia terlalu bercita-cita untuk mati syahid, tapi Allah Ta'ala tak tunaikan cita-cita tadi untuk mati syahid. Cuma setiap kali dia hidup di atas dunia tu, mak, setiap kali dia bertemu dengan para sahabat, dia akan terus cakap begini, ya Allah, ya Tuhanku, matikan aku mati syahid. InsyaAllah aku harap supaya Allah matikan aku mati syahid dalam keadaan hidung aku ni dan juga telingaku ini menjadi saksi untuk aku mati syahid. Apa maksud hidung dan telinga? Maknanya telinga dan hidungnya akan putus. Jadi akhirnya waktu dia mati tu, mak, dia tak dapat mati syahid. Dia mati dekat rumah, sakit, tua. Tapi walaupun dia sakit tua, mak, sahabat mendapati bahawa hidung dan telinga dia tadi hilang, terputus. Allah nak gambarkan apa yang dicita-citakannya tadi untuk mati syahid akhirnya tercapai juga. Cuba bayangkan. Sebab jangan dilihat pada suasana keadaan sekeliling kita, tetapi doa dan cita-cita itu kena senantiasa ada setiap perkara yang dipandang baik oleh Allah SWT. Janganlah mak kata tunggu perang ni, perang bila nak perang ni, tak perang memang tak perang, takkan perang ni, mak. Malaysia ni takkan perang. Ini bangsa angguk. Bangsa angguk ni dia memang takkan perang dah. Orang masuk perbatasan, dipanggil apa, mak? Apa? Sempadan tanah air, panggil apa? Orang langgar kita punya apa? Kalau bahasa kenegaraan apa panggil? Langgar kerakyatan, panggil apa satu lagi? Kedaulatan. Kan? Kalau kita lihat setahun 3-4 kali orang langgar kedaulatan kita, mak. Betul tak? Angguk je lah. Saya kata bangsa angguk. Tak ada je nak perang-perang. Setahun 2-3 kali. Indonesia, Singapura, China langgar kedaulatan kita. Angguk je lah. Tak ada je. Itu gitu. Ini dia, mak. Itu sebabnya cita-cita dan niat tadi perlu ada. Setiap apa yang dipandang baik oleh Allah dan dipandang besar, maka cita-cita itu perlu ada. Di mana sekalipun kita berada, dan mungkin mustahil kita tak mendapatinya, takkan mendapatinya, tetapi Allah tetap maha mendengar dan Allah maha menunaikan setiap kebaikan yang dicita-citakan oleh seorang setiap hambanya, insya-Allah. Abu Qatadah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang yang mati syahid tidak merasa sakit akibat pembunuhan, melainkan hanya akan merasa sakit akibat cubitan. Sikit sangat. Daripada Qatadah ni dia cerita bahawa Nabi SAW pernah menggambarkan bagaimana orang mati syahid ni, mak. Nabi kata orang mati syahid ni dia tak sakit. Kalau kita lihat tu menakutkan. Kan, betapa ramai kalangan sahabat kalau kita teliti balik sejarah, kan, dipotong telinga, terpotong hidung, terpotong tangan. Itu kepelbagaian cara dan gambaran. Bila kata mereka pergi berjuang, maka sudah pasti badan mereka tu hancur. Seperti contoh Imam Ja'far. Siapa Imam Ja'far ni, mak? Sayyidina Ja'far ni ialah sepupu Nabi SAW. Satu hari dia pergi perang. Dia pergi perang, mak, dalam keadaan dia berpuasa. Jadi waktu dia pergi perang tadi, mak, dia mati syahid dalam peperangan tadi. Hancur badan dia. Sampaikan sahabat tidak mengenali pada awalnya itu Sayyidina Ja'far, mak. Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Jadi akhirnya mereka tengok cam 2-3 kali sampaikan panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang tengok. Rasulullah camkan bahawa ini Sayyidina Ja'far.
ni sepupu dia. Benar. Kenapa? Badan dia habis hancur mak, ditoreh dengan pedang. Cuba bayangkan. Kan masa perang ni kan dia bukan kira apa dah. Macam kita potong ayam, kita tengok peha, kita potong peha. Kita tengok dia punya kepak, kita potong kepak. Ni perang tak ada mak, mana sempat saja. Yang ada kalangan sahabat yang putus telinga, putus hidung, putus tangan mak. Gitu juga tidak kurang kepada Sayyidina Ja'far. Tapi akhirnya Nabi SAW ceritakan kepada sahabat bahawa malam tu, petang tu mak, ketika azan maghrib, Sayyidina Ja'far ini telah dibawa oleh Allah SWT masuk ke syurga dan berbuka puasa di dalam syurga Allah SWT. Masya Allah. Hebat mak. Tak nak ke mak? Masya Allah, hebat. Tapi jauh lebih hebat Sayyidina Ja'far. Mak cuba bayangkan petang tu dia buka puasa di dalam syurga. Dia boleh tanya balik di mana Rasulullah. Dia tanya pada Rasulullah, dia tanya balik mana Rasulullah. Rasulullah kan belum ada. Kerana Rasulullah itu berada di dunia. Akhirnya Sayyidina Ja'far kata apa? Kalau tidak ada Rasulullah, apalah artinya sebuah syurga? Maka Sayyidina Ja'far minta dikembalikan ke dunia. Balik-balik semula ke dunia. Kerana dia melihat syurga tadi walaupun hebat macam mana pun, nilaiannya takkan ada dapat dibandingkan dengan hebatnya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azan ni. Sila. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi dua hadis ni bagaimana digambarkan keadaan orang yang mati syahid mak. Ya, mereka ni tidak merasai sakitnya kematian tadi disebab terlalu besarnya dan luasnya nikmat
yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka, sehingga kan rasa sakit yang sepatutnya sakit tadi hilang, disebabkan mereka melihat nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala sediakan tadi, dan sehingga sampai sakit tadi digantikan dengan kelazatan yang kematian. Itu bagaimana gambaran-gambaran yang Allah Ta'ala berikan tentang kelebihan orang yang mati syahid. Ibnu Abi Ad-Dunya meriwayatkan bahawa Muhammad Ibnu Ka'ab Ibnu Qurzi pernah mengatakan, pernah sampai kepadaku bahawa paling akhir mati adalah malaikat maut. Dikatakan kepadanya, malaikat maut matilah. Saat itu dia akan berteriak keras, seandainya suara didengar oleh penghuni bumi ini, nescaya mereka akan mati ketakutan. Setelah itu ia mati. Ni mak Ibnu Abi Ad-Dunya meriwayatkan daripada Muhammad Ibnu Ka'ab Al-Qurzi. Dia kata, digambarkan bagaimana mak sakit tak sakit mati ni, sampai tahap malaikat Israel itu sendiri. Siapa malaikat Israel? Malaikat cabut nyawa. Malaikat cabut nyawa ni adalah makhluk Allah SWT yang paling akhir mati. Dia yang paling akhir mati mak. Bahkan sampai tahap digambarkan dia mati setelah daripada tiupan sangkakala yang pertama. Kan peniup sangkakala tadi tu mak, peniup sangkakala tadi tu, malaikat yang tiup sangkakala tu, dia tiup sangkakala mak, mati semua sekali. Kemudian malaikat Israel tu cabut nyawa dia. Kemudian setelah tu baru malaikat Israel tu cabut nyawa dia sendiri pula. Sampaikan tahap ketika malaikat Israel tadi cabut, kalau katalah ada lagi kehidupan ketika itu, maka kehidupan ketika itu akan mati disebabkan mendengar terlalu kerasnya jeritan malaikat Israel merasai mati. Cuba bayangkan mak, sebelum tu dia cabut nyawa, sampaikan Rasulullah SAW sendiri pun dia cabut. Sampai tahap ketika dia cabut nyawa dia sendiri itu pun, ada ulama menggambarkan bagaimana ada kata-kata malaikat Israel ketika dicabut nyawa tadi. Ada kata-kata dia. Dia kata apa? Kalau aku tahulah betapa sakitnya mati ni sampai tahap macam ni, dia kata, maka tidak akan ku cabut nyawa makhluk-makhluk lain. Kenapa? Kerana terlalu amat sakit. Itu yang Abi Ad-Dunya kata, beriwayatkan daripada Muhammad Ibnu Ka'ab Al-Qurzi ni. Dia kata apa mak? Dia kata malaikat maut tu adalah malaikat Israel adalah malaikat yang terakhir sekali akan cabut nyawa, dan yang terakhir mati. Kalau katalah waktu dia cabut tu masih lagi ada penghidupan tu semuanya akan mati kerana ketakutan mendengar suara teriakan jeritan malaikat Israel yang terlalu amat sakit menahan kematian. Ni mak nak gambarkan betapa sakitnya mati. Wallahu ta'ala alam. Jadi itulah sebanyak kita dapat kongsikan pada malam ni. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah SWT supaya Allah SWT senantiasa redha kita. Kalau katalah sakitnya mati itulah menjadi sebab untuk redha Allah, maka Allah letakkan rasa redha dalam diri kita. Kalau katalah kemudahan itu Allah redha, kita harapkan Allah mudahkan. Dan kita macam mana sekalipun, kita harapkan apa yang Allah beri pada dua tangan kita, diri kita dan kehidupan kita, semuanya dalam keredaan Allah SWT. Biarlah sebesar mana sakit pun dan perit sesuatu itu, biarlah dia datang sebagai redha Allah SWT. Semoga kita baik di dunia dan kita baik di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.